Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ni ialah Datuk Dr. Rohaizat dan Datuk Dr. Nur Hayati Rosli. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini negara kita mencatatkan bilangan kes pulih daripada jangkitan COVID-19 tertinggi iaitu sebanyak 1,000 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah sejumlah 21,248 kes, iaitu bersamaan dengan 67.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Dimaklumkan pada hari ini, negeri Sabah mencatatkan sebanyak 529 kes, iaitu 80.3%, dan negeri-negeri di Lembah Kelang pula mencatatkan 70 kes, iaitu bersamaan dengan 10.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Keempat negeri ini telah menyumbang sebanyak 599 kes, iaitu bersamaan dengan 90.9% daripada jumlah harian kes positif COVID-19 secara keseluruhannya. Kesemua negeri-negeri ini masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Untuk makluman juga, sebanyak 137 kes, iaitu bersama dengan 20.8% daripada jumlah keseluruhan kes adalah berkaitan dengan kluster-kluster penjara dan pusat tahanan sementara dilaporkan pada hari ini, yang terdiri daripada kluster penjara Kepayang 26 kes dan kluster Rumah Merah 111 kes. Secara keseluruhannya sehingga 31 Oktober 2020 jam 12 tengah hari sebanyak 659 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 31,548 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 10,051 kes. Ingin dimaklumkan daripada 659 kes baru yang dilaporkan hari ini, terdapat hanya satu kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara, iaitu negara Bangladesh yang melibatkan bukan warga negara. Rincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 529 kes telah dilaporkan pada hari ini. 205 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 203 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 121 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor, 55 kes telah dikesan, iaitu 18 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 22 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 15 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Sembilan, 25 kes telah dilaporkan, iaitu 16 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 2 kes severe acute respiratory infection iaitu SARI dan 5 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Labuan, 12 kes telah dikesan. 5 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 6 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 1 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 11 kes telah pun dikesan. 9 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 2 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Sarawak, 9 kes telah dilaporkan, iaitu 6 kes daripada kluster sedia ada, 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 1 kes severe acute respiratory infection iaitu SARI dan 1 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Perak, 6 kes telah dikesan, iaitu 4 kes daripada kluster sedia ada dan 2 kes daripada lain-lain saringan. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 4 kes telah dikesan, iaitu 2 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 2 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Kedah, 2 kes daripada kluster sedia ada telah pun dilaporkan. Di negeri Pulau Pinang, 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif telah dikesan. Di Terengganu, 2 kes daripada kluster sedia ada telah dilaporkan dan negeri Pahang, 1 kes daripada kluster sedia ada telah dilaporkan. Di negeri Kelantan, 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif telah dikesan. Sehingga kini terdapat 83 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 19 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini.
Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 249 kes, iaitu bersama dengan 0.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan bahawa tiada pertambahan kluster baru pada hari ini. Justru jumlah kluster aktif adalah kekal 133 kluster dengan jumlah kluster tamat adalah 114 kluster. Kementerian ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Elakkan 3S dan 3C. Elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelitup muka di tempat awam atau jika bergejala, dan amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan aktiviti kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan penggembara dan pemastautin tetap yang dikesan positif COVID-19 dan pulang dari luar negara dari 3 April hingga 31 Oktober 2020 adalah sejumlah 1,181 kes. Pada hari ini ada pertambahan 1 kes import yang pulang dari negara Bangladesh. Seterusnya dimaklumkan jumlah keseluruhan kluster setakat 31 Oktober 2020 yang dilaporkan ialah 247. Daripada jumlah tersebut, kluster yang telah tamat pemantauan 28 hari ialah 114. Dan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 31 Oktober 2020 adalah sejumlah 133 kluster. Pada hari ini tiada pertambahan kluster. Daripada 133 kluster aktif, 33 kluster ada pertambahan kes dan 100 kluster tiada pertambahan kes. Dimaklumkan kluster pertama ialah kluster Rumah Merah di Sabah, ada pertambahan 111 kes menjadikan jumlah kes 168. Jumlah yang disaring setakat ini di Rumah Merah adalah 333. Kluster yang kedua ialah kluster penjara Kepayang di Sabah, ada pertambahan 26 kes menjadikan jumlah kes 1,702. Individu yang disaring setakat ini ialah 3,492. Kluster Clyde Kaya ada pertambahan 17 kes menjadikan jumlah kes 411 dan jumlah individu disaring ialah 1,087. Kluster Ramai-Ramai di Sandakan Sabah ada pertambahan 13 kes menjadikan jumlah kes 267. Individu disaring 790. Kluster Mesra di Sandakan Sabah ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah kes 76. Individu disaring setakat ini adalah 116. Kluster Hentian masih ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah kes 126 dan individu disaring adalah 2,190. Kluster Inai di Kudat Sabah ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah kes 58. Jumlah yang disaring setakat ini adalah 115. Kluster Basong di Kudat Sabah ada pertambahan 7 kes menjadikan jumlah kes 43. Individu disaring 653. Kluster lintas di Kota Kinabalu Sabah ada pertambahan 7 kes menjadikan jumlah kes 13. Jumlah individu disaring 32. Kluster Titir di Keningau Sabah ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah kes 95. Jumlah individu disaring 1,485.
Kluster Jalan Bomba di Sandakan Sabah ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah kes 45. Jumlah individu disaring 319. Kluster Green Hill di Sarawak ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah kes 42. Jumlah individu disaring ialah 143. Kluster Cahaya ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 52. Jumlah yang disaring 352. Kluster Merpati ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 49. Jumlah yang disaring adalah 125. Kluster Taman Bunga ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 28. Jumlah yang disaring 62. Kluster Telipuk di Kota Kinabalu, Sabah ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 14. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 147. Kluster Sagu King di Labuan ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 231. Individu disaring setakat ini ialah 3,345. Kluster Bayan ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 50. Jumlah individu yang disaring 1,107. Kluster Megah di Sabah ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 28. Jumlah yang disaring 64. Kluster Samudera di Sandakan Sabah ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 12. Jumlah yang disaring pun 12. Kluster Bah Manggis ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 77. Individu disaring 1,989. Kluster Buntar ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 55. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 1,042. Kluster Sauk di Sabah dan Sarawak ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 32. Jumlah yang disaring adalah 403. Kluster Mak Eka ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 31 dan jumlah yang disaring ialah 403. Jumlah yang disaring adalah 905. Kluster Mentari ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 30 dan jumlah yang disaring adalah 111. Kluster Sofi di Negeri Sembilan di Seremban Negeri Sembilan ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 103. Jumlah yang disaring adalah 174. Kluster Menara ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 85. Jumlah yang disaring adalah 548. Kluster Semerah ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 84. Individu yang disaring adalah 1,152. Kluster Alma ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 41. Jumlah yang disaring 764. Kluster Astaka ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 33. Individu yang disaring 115. Kluster Bah Kenangan di Ulu Langat, Selangor ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 28. Individu yang disaring ialah 60. Kluster Bena Labuan ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 22. Individu yang disaring setakat ini ialah 171. Kluster Titian di Labuan ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 12. Individu disaring 530. Dan kalau kita lihat kluster lain iaitu kluster Penjara Tembok, kluster Benteng Lahadatu, kluster Penjara Reman, kluster Bangau-Bangau dan kluster 7 Serangkai tiada pertambahan kes pada hari ini. Seterusnya dimaklumkan laporan kapasiti harian 61 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR untuk seluruh negara pada 30 Oktober 2020 adalah sejumlah 58,566 ujian seharian. Semalam kita berjaya menjalankan 26,326 ujian seharian iaitu bersamaan dengan 48%. Juga dimaklumkan kapasiti harian 3 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR untuk negeri Sabah sahaja adalah sejumlah 2,700 ujian seharian. Semalam ketiga-tiga makmal tersebut berjaya menjalankan 2,864 ujian iaitu bersama dengan 106%. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen seluruh negara setakat 30 Oktober 2020 adalah sejumlah 365,589 ujian. Daripada jumlah tersebut, 605 ujian adalah positif COVID-19 iaitu bersamaan dengan 1.6%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen untuk negeri Sabah sahaja setakat 30 Oktober 2020 adalah sejumlah 102,547 ujian. Daripada jumlah tersebut, 5,213 ujian adalah positif COVID-19 bersama dengan 5.1%. Pada 30 Oktober 2020 sahaja 2,430 ujian dijalankan seharian dan 122 ujian adalah positif iaitu bersamaan dengan 5%.
Jadi pada hari ini dapat kita simpulkan 659 kes positif COVID-19 telah dilaporkan dengan 1 kes import. Tiada kluster baru dan tiada kes kematian dilaporkan pada hari ini. Jadi saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Tan Sri. Salam. Saya Haris dari Malaysia Kini. Saya ada 3 soalan. Soalan pertama adalah mengenai semalam Jawatan Kuasa Bencana Negeri Sarawak mengeluarkan statistik menyatakan bahawa seorang wanita yang disahkan positif di Sarawak semalam didapati positif pada ujian yang ketiga, iaitu pada hari ke-18 selepas pulang dari Labuan. Wanita tersebut telah didapati negatif semasa ujian pertama dan ujian kedua hari ke-14. Tapi kes beliau diklasifikasikan sebagai kes luar Sarawak, mana jangkitan luar lah, walaupun selepas kuarantin 14 hari. Adakah ini bermakna tempoh inkubasi boleh mencecah ke 18 hari? Soalan kedua dan ketiga ni ada berkaitan. Okey, pertama ini susulan sekarang ni kita lihat satu nak minta inilah nasihat Tan Sri sebab sekarang viral ada gambar seorang menteri yang tak pakai mask berjumpa orang awam. Mungkin minta pandangan KKM lah sebab menteri ni patut menjadi contoh kepada orang untuk mematuhi SOP. Dan menteri ini juga memandangkan Attorney General mendapati tiada arahan kuarantin dikeluarkan terhadap beliau. Mengapakah KKM mengeluarkan kompaun kepada Menteri Komoditi ini selepas balik dari Turki? Dan adakah kompaun ini juga akan ditarik balik kerana Peguam Negara telah mendapati bahawa tiada kesalahan dilakukan oleh beliau? Dan yang ketiga, adakah siasatan dalaman dijalankan dalam kes ini kerana ada ketidakpatuhan dalam mengeluarkan borang kuarantin kepada menteri? Adakah penjawat awam ini membuat keputusan sendiri, sebab biasanya penjawat awam ni dia tak pandai-pandai buat keputusan sendiri, Tan Sri? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi soalan pertama ialah mengenai kes yang telah dilaporkan, iaitu seorang wanita yang pulang daripada Labuan dan telah dikuarantinkan di Sarawak. Iaitu kes ni merujuk kepada kes 30,811 dan iaitu dia pulang daripada Labuan pada 10 Oktober 2020 dan seperti biasa kita akan menjalankan ujian pada hari pertama dan selepas tu hari ke-10 ujian ulangan telah dijalankan. Jadi hari pertama dan hari ke-10 dan wanita ini telah dilepaskan pada hari ke-14. Berarti hari pertama negatif, hari ke-10 negatif dan dilepaskan hari ke-14. Jadi apabila wanita ini ada gejala pada hari ke-18 diswab semula dan didapati positif. Dan apabila kita menyiasat semula, sebenarnya wanita ni hari ke-11 dia dah ada gejala tetapi tak dimaklumkan kepada pihak berkuasa ataupun kementerian dan telah dibenarkan discharge pada hari ke-14. Dan apabila bergejala lebih teruk pada 18 bulan baru dia datang ke klinik dan kita buatkan swab semula dan positif. Jadi kalau kita lihat dalam kes yang pengembara ataupun pemastautin tetap yang pulang dari luar negara, hari ini kita ada laporan daripada pengembara ni ialah setakat ni ialah dilaporkan positif 1,181 kes dan 75% daripada mereka positif pada hari pertama. Iaitu hari pertama kita swab 75%. 25% kita swab pada hari ke-13 dan positif pada hari ke-13. Jadi ada 25% masih boleh positif pada hari ke-13. Jadi untuk wanita ni dia diswab pada hari ke-10 dan hari ke-11 ataupun hari ke-12 dah ada gejala sikit tapi dia tak laporkan. Jadi kalau laporkan kita akan swab pasti kita akan dapat kesan. Jadi kalau pada hari ke-13 25% daripada 1,181 yang telah dikesan positif pada hari ke-13 kita akan masukkan mereka untuk kuarantin untuk 14 hari lagi. Jadi ini adalah kes yang telah dilaporkan.
tetapi bukan sebab hari pertama dia negatif, hari 14 negatif dan hari 18 baru positif. Untuk kes yang inkubasi yang lebih panjang daripada hari ke-14, memang ada dilaporkan, tetapi setakat ini kita tak pernah lihat di Malaysia ada kes inkubasi yang lebih daripada tempoh 14 hari. Biasa dia kebanyakan daripada kes ni berlaku pada hari ke-7, hari ke-8 dan sebagainya, tapi tak sampai ke hari ke-14. Tapi 25% yang kita dapati di kuarantin tak ada gejala, tetapi bergejala pada hari ke-12 ataupun ke-13. Tapi untuk tempoh 21 hari jarang kita, tak pernah lagi kita laporkan ada inkubasi lebih pada 21 hari. Walaupun ada laporan very remote, laporan yang terpencil yang kata ada 1-2 kes, tapi kebiasaannya berlaku pada hari ke-7 hingga hari ke-13. Iaitu soalan yang pertama. Soalan yang kedua ialah pada Akta 342, Kementerian Kesihatan telah pun menurunkan kuasa untuk penguatkuasaan kepada polis dan juga ke AG Peguam Negara. Jadi kes tersebut telah pun disiasat oleh Polis Diraja Malaysia dan juga Peguam Negara. Jadi saya tidak mahu komen lebih lanjut kepada siasatan yang telah dijalankan. Terima kasih. Kenapa kes yang wanita Sarawak tadi tu dia hari ke-10 dia swab bukan hari 13? Jadi ada yang kita sekarang ni kalau dia nak discharge awal dan sebagainya, jadi mungkin kita melihat kepada untuk dapatkan keputusan. Keputusan swab kadang makan masa. Jadi kalau kita swab hari ketiga, kalau dia 3 hari dah masuk ke 17, hari ke-17, ada yang dia swab ke hari 10, hari ke-11. Kalau boleh, kalau kita laksanakan swab pada hari dan dapat keputusan pada hari itu, kita boleh laksanakan. Jadi mungkin salah satu sebab ialah kita diawalkan ialah kerana keputusan ujian. Jadi kalau dia swab hari ke-10, mungkin dapat ujian hari ke-13 atau 14. Assalamualaikum Tan Sri, Wan Zahir daripada Media Prima. Tan Sri, kalau kita melihat dengan kes pulih tertinggi hari ini, adakah kita akan menjangkakan trend begini akan berlarutan pada akan datang? Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi kita boleh lihat pada slide yang saya nak kalau kita boleh tumpukan kepada gambar rajah slide yang telah saya rangkakan, iaitu ramalan untuk ramalan untuk tindakan kesihatan awam dan juga ramalan kepada aktiviti-aktiviti kita dalam pengurusan COVID-19 ni. Kalau kita lihat pada permulaan, iaitu permulaan gelombang ketiga, R0 kita ialah 2.2, iaitu kalau permulaan gelombang kedua, R0 kita ialah 3.55. Tetapi apabila kita lihat sekarang ni, daripada 20 September hingga sekarang lebih daripada sebulan, kita lihat perkembangan, iaitu kes-kes, iaitu warna kolom biru tu telah pun kita berjaya turunkan R0 kepada 1.5, iaitu minggu lepas, dan kita juga telah menurunkan R0. Dan kita lihat pada kes-kes yang diperhatikan, iaitu yang warna kolom biru tu, sekarang ni kalau kita mengikut unjuran R0 1.5, iaitu sepatutnya pada 31 Oktober kita akan dapat 1,357 kes semalam dan hari ini. Tapi semalam kita hanya ada 799 kes dan hari ini pun kita hanya ada 659 kes saja. Hari ini 659 kes dilaporkan. Berarti sepatutnya kalau R0 ialah 1.5, kita sepatutnya mendapat 1,359 kes, 57 kes malam dan hari ini. Itu ialah R0 1, iaitu R0 iaitu 1,357 kes itu kalau R0 itu 1.5. Tapi kalau kita jangkakan menggunakan unjuran R0 1, sepatutnya semalam dan hari ini kita akan dapat kes yang dilaporkan ialah 950. Tetapi semalam kita dapati kurang pada 950, iaitu 799. Dan hari ini sepatutnya kita dapat
950 kes, tetapi kita telah kesan kes yang positif hanya 659. Berarti kita mengikut unjuran R01, kita lebih kurang daripada R01, iaitu bermaksud dan dalam tindakan kita lebih pada 2 minggu, iaitu menggunakan kaedah PKPB, iaitu kita imbangkan kesihatan dan ekonomi, iaitu kita membenarkan sektor ekonomi untuk berfungsi, tetapi kita perlahankan ataupun kita tangguhkan aktiviti sektor sosial, sektor pelajaran dan sektor sukan, contohnya di kawasan-kawasan yang zon merah telah pun menampakkan hasil positif, iaitu kita dapat menurunkan kes-kes keboleh jangkitan kurang pada R0, dia kurang pada 1. Jadi ini adalah kesan yang positif hasil pengurusan dan tindakan Kementerian Kesihatan. Dan dalam tempoh kita jangkakan sepatutnya kita boleh turunkan R0 pada 0.3. Kalau 0.3 kita lihat pada kawasan Kelabu tu. Jadi tetapi kita sekarang ni R0 dia lebih tinggi pada 0.3, tetapi mungkin kurang daripada 1.0. Jadi kita harapkan dalam tempoh 2 minggu lagi, kalau boleh kita mempergiatkan aktiviti dan pengurusan pesakit-pesakit COVID dan tindakan aktiviti-aktiviti di lapangan untuk kita membendung penularan dan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara, iaitu aktiviti dipergiatkan, dan kita juga perlu kerjasama daripada rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP. Yang paling penting, kalau boleh duduk di rumah. Kalau terpaksa keluar dari rumah, patuh pada SOP sebagaimana yang kita sarankan. Kalau kita mengikut kaedah ini, kita boleh meratakan ataupun melandaikan kes, iaitu menjadikan R0 daripada kurang daripada 1 hingga 0.3. Sebagaimana kita lihat di negeri Kedah, satu masa dulu ada peningkatan kes yang tinggi dengan banyak kluster-kluster. Kita tak lupa kepada kluster Siwa Gangga, kluster Tawa, kluster Salah, kluster Telaga, kluster Sungai, dan hari ini kita dapati hanya 1 kes yang dilaporkan di negeri Kedah. Berarti dengan tindakan kesihatan awam kita, dengan tindakan saringan kita yang dijalankan, tertumpu di kawasan-kawasan zon yang kita syaki dan kita melaksanakan temko, kita dapat mengurangkan kes-kes. Begitu juga di negeri Sarawak dan juga di negeri Selangor, Lembah Kelang, kita boleh juga kawal dan cegah penyakit berjangkit ni, iaitu COVID-19, kalau kita menggunakan kaedah yang sama. Setakat ni kita tak ada vaksin, kita tak ada ubat, tetapi kita ada kaedah kesihatan awam untuk kita mengurus dan mengambil tindakan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Okey, kalau tak ada lagi soalan, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia, dan saya mengingatkan diri saya dan juga rakyat Malaysia untuk terus patuh kepada SOP. Kalau tak ada urusan penting di luar, duduk di rumah untuk tempoh 2 minggu saja. Kalau kita boleh duduk di rumah untuk tempoh 2 minggu, insya-Allah kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.